Assalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Masjid Wilayah Persekutuan, ya, Tuan Haji Zakaria dan seluruh asatizah di Masjid Wilayah yang terus memberikan kepercayaan kepada saya bagi membimbing pada pagi ini. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, puan-puan, tuan-tuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika Nabi sudah menghampiri kepada usia akhir baginda. Kerana cerita yang akan saya kongsikan kepada anda pada pagi ini adalah antara cerita-cerita yang akhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kerana kisah yang akan saya kongsikan ini adalah kisah yang diambil daripada surah Al-Maidah, dan di dalam suratul Maidah inilah terkandung banyak ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi, termasuklah cerita-cerita yang dipaparkan dalam surah Al-Maidah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, suratul Maidah bermakna surah hidangan makanan. Ya, surah ini adalah surah yang kelima di dalam Al-Quran selepas surah An-Nisa, dan sebelumnya surah Ali Imran, dan sebelumnya surah Al-Baqarah. Ada 4 surah selepas suratul Fatihah yang menghuraikan makna al-maghdubi alaihim. Ada 4 surah yang menghuraikan makna al-maghdubi alaihim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Apakah makna al-maghdubi alaihim? Mereka yang kekal ditimpa kemurkaan Allah kerana sikap mereka. Jadi pada pagi ini saya akan membawa salah satu lagi cerita mengenai kaum yang ditimpa kemurkaan oleh Allah, iaitulah Bani Israel, kerana sikap yang mereka tunjukkan kepada Nabi, yakni Musa alaihi salam. Kisah tersebut adalah kisah yang dirakamkan daripada ayat 20 hingga 26, dan inilah kisah yang pertama sekali muncul di dalam suratul Maidah. Ya, untuk makluman, di dalam suratul Maidah ini ada banyak cerita-cerita yang dipaparkan Allah. Antaranya cerita Qabil dan Habil. Kita pernah cerita tak di sini? Belum lagi kan? Belum lagi Ke yang datang ni bau-bau belaka ni? Macam tak pernah aku tengok di mana. Qabil Habil sudah cerita belum di sini? Belum lagi rasanya. Pernah tapi sudah dilupakan. Belum lagi. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan ataupun pada masa akan datang, saya akan berkongsi pula dengan kisah kedua dalam surah ini, iaitulah kisah 2 orang anak Adam. Menariknya, kisah 2 orang anak Adam itu sebaik sahaja tamat kisah Bani Israel di Padang Teh. Habis sahaja ayat 26, terus ayat 27 cerita pasal Qabil dan Habil. Maka di situ menarik untuk dikaji mengapa Allah menyusun cerita dalam surah Al-Maidah tidak mengikut kronologi. Kerana kalau mengikut kronologi, sudah pasti cerita yang pertama sekali sepatutnya dipaparkan adalah cerita 2 orang anak Adam. Bukan cerita tu yang berlaku dulu, Ustaz. Ayalah tu. Tapi Allah paparkan cerita Bani Israel dahulu. Cerita kaum daripada Nabi Musa. Cerita yang pertama cerita pasal Nabi Musa. Cerita yang kedua cerita pasal anak Nabi Adam. Sebenarnya mana dulu, mana kemudian? Nabi Adam dulu. Tetapi Quran, sama ada surah maupun ayat maupun kisah, ia disusun dengan maha bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting bagi kita kronologi, mana berlaku dulu, mana berlaku kemudian. Yang penting Allah ada sebab, dan sebab tu kita akan kaji mengapa ya Allah susun sedemikian rupa kisah tersebut tidak mengikut kronologi. Jadi mesti ada sebab cerita Bani Israel di Padang Teh dipaparkan terlebih dahulu dalam surah ini.
Kalau anda perasan, ayat terakhir turun pada Nabi adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Biasa dengar kan? Ustaz-ustaz kita, para ulama kita sebut antara ayat terakhir turun pada Nabi adalah pada hari ini aku sempurnakan hidup kamu, agama kamu. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan tahukah anda di manakah duduknya ayat itu? Suratul Maidah. Ya. Dan ustaz, Suratul Maidah ni surah yang menceritakan pasal apa? Surah ni panjang. Suratul Maidah ni panjang ke pendek tuan-tuan? Kalangan puan-puan ada yang hafal? Saya pun tak hafal. Ayat pertama pun rasanya gagap, ya, nak boleh hafal ayat pertama. Jadi Suratul Maidah ini antara surah-surah yang panjang dalam Quran. Tetapi apakah yang menyebabkan surah ini diturunkan kepada Nabi ketika Nabi berada di tahun-tahun terakhir, lebih kurang tahun yang ke-9 dan tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi surah ni turun ketika Nabi sudah berusia 63 tahun lebih kurang. Kerana surah ini diturunkan lebih kurang selepas kemenangan di dalam peperangan Tabuk. Ya, lebih kurang. Ya. Jadi Nabi menerima surah ini dan segala kisah yang ada di dalam surah ini di penghujung hayat Nabi. Jadi ustaz boleh tak bagi tahu, ayat-ayatnya terlalu banyak, kami tak ada masa nak faham, dan terlalu banyak hukum hakam dalam surah ini yang membabitkan Maidah. Apa maksud Maidah? Hukum hakam mengenai makanan dan minuman. Ada satu ayat, satu muka surat, ya, menceritakan tentang apa yang halal dan apa yang haram, panjang lebar, ya, tentang makanan dan minuman yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Tetapi nak cerita pasal Gabriel, jadi ini penting. Barang siapa membaca Suratul Maidah, maka surah ini menceritakan mengenai kewajipan menunaikan janji. Okey, tulis ibu-ibu semua. Kewajipan menepati janji. Ya, apabila kita membuat perjanjian dengan sesiapa, maka fardu ke atas kita untuk menepati dan menunaikannya, melainkan ada masyakkah yang dibenarkan oleh syarak. Okey, kalau kita baca Suratul Maidah daripada ayat pertama, maka kita akan bertemu dengan tema surah ini, iaitulah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, iaitulah wahai orang-orang yang beriman, maka ke atas kamu hendaklah kamu memenuhi janji-janji. Okey, nama surah pasal makanan, tema surah pasal tepati janji. Apa kaitan? Macam tak ada kaitan. Surah ni pasal menepati janji. Contoh, kalau saya sudah berjanji untuk memulakan ceramah pukul 10, maka saya sedaya upaya menepati janji saya pukul 10 dah, bukan pukul 11. Kalau saya ceramah pukul 11, saya tidak lagi aufu bil uqud. Okey? Tetapi kenapa surah ini nama Maidah yang ada kaitan dengan makanan? Apa kaitan makanan dengan perjanjian? Maka dalam hal ini kita perlu ingat cerita Nabi Adam. Ada tak Nabi Adam berjanji pada Tuhan yang membabitkan makanan? Kat situ baru kita faham. Allah sedang mendidik Nabi Adam sebagai khalifah. Dan sebagai khalifah, baginda perlu tahu pantang larang kepada anak-anaknya. Ya. Dan Nabi diuji dan dilatih di syurga dengan satu bentuk larangan. Apakah larangan itu? Jangan mendekati pohon yang dilarang, apatah lagi memakan makanan, yakni buah daripada pohon tersebut. Jadi nampak macam remeh sahaja, iaitulah jangan makan buah tu. Tetapi akhirnya ayahanda kita dan bonda kita tumpas ataupun tidak? Selepas bertahun-tahun diperdaya oleh syaitan, akhirnya larangan itu diremehkan.
Sedangkan Nabi sudah berjanji, aufu bil uqud. Nabi Adam sudah berjanji untuk tidak mendekati pohon tersebut. Tetapi surah ini akan memaparkan bagaimana syaitan akan berkata kepada anak-anak Adam, alah, benda tu kecil je pun, buat je lah, tak ada masalah. Benda tu kecil lah, tetapi di sisi Allah ia besar. Jadi maka fahamlah kita. Saya harap bila saya sebut tema surah menepati janji, ibu-ibu, ayah-ayah semua boleh tahu dah, cerita Bani Israel dengan Nabi Musa ni cerita lebih kurang pasal apa? Agak-agaknya pasal tak menepati janji. Tak menepati janji. Dulu dah berjanji, tapi akhirnya lawan kepada menepati janji adalah khianat. Baik, jadi tanpa membuang masa tak banyak ya, kita akan terus masuk kepada ayat 20. Dan sebagaimana saya biasa lakukan, kita akan buat 5 T. Kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya, kemudian saya bacakan terjemahan semua ayat-ayat tersebut, dan kemudian T yang ketiga saya akan tafsirkan. Okey, saya akan bantu ayah ibu semua faham beberapa perkataan-perkataan yang mungkin sukar difahami. Dan apa makna ayat ni? Ya, kita cuba faham tafsirnya, dan kemudian sama-sama kita menjadikan setiap ayat itu ada muhasabah untuk diri kita. Itu namanya tadabbur. Itu namanya apa? Tadabbur. Tafsir, anda diberitahu tentang makna ayat tu. Tadabbur adalah di mana saya dalam ayat tu. Tafsir adalah memahami makna ayat tersebut. Apa makna muluka? Contoh ya, perkataan muluka. Jadi terjemahan beritahu muluka adalah bebas, merdeka. Alhamdulillah, terjemahan telah membantu anda memahami tafsir kalimat muluka. So ada terjemahan yang bagus, iaitulah terus memberitahu tafsir kalimat tersebut. Ya. Jadi itu adalah tafsir. Tetapi tadabbur, ustaz, cerita ni cerita Bani Israel, tapi kenapa Allah turunkan kepada Rasulullah? Kenapa tak turunkan pada Yahudi? Dan kami umat Nabi, maknanya ayat ni kena pada kami juga. Jadi tadabbur maknanya memerhatikan dengan mendalam. Dalam bahasa akademik, menganalisis. Memerhatikan dengan mendalam sehingga anda mendapat rahmat daripada ayat ni. Apa makna rahmat? Terima kasih Allah kerana Engkau masih memberikan peluang kepada saya untuk mengetahui pengajaran daripada orang-orang terdahulu supaya saya tidak mengulanginya dalam kehidupan saya. Jadi tadabbur Al-Quran boleh menyebabkan tuan-tuan akan meyakini ayat-ayat ini bukan hanya satu cerita sejarah, tetapi ada aku dalam ayat tu, ada kamu dalam ayat itu, ada kita dalam ayat tersebut. Boleh Itu namanya tadabbur, iaitu T yang keempat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca sama-sama boleh. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika Allah menjadikan dari kalangan kamu beberapa orang nabi, dan dia Allah menjadikan kamu bebas merdeka, dan dia memberikan kepada kamu sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah diperintahkan Allah ke atas kamu, dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang melarikan diri,
maka kamu kelak jika melarikan diri tergolong daripada orang-orang yang rugi. Okey. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka menjawab Musa, bahawasanya sesungguhnya di dalam negeri itu ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Dan kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami pasti akan masuk ke negeri itu. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkata dua orang lelaki antara orang-orang yang takut, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada keduanya, seranglah mereka melalui pintu itu, kerana apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamu akan menang, dan kepada Allah hendaklah kamu berserah jika kamu benar-benar beriman. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negara itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sini hanya mahu duduk menunggu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Musa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain diriku dan saudaraku Harun. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya selama 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau dengan kebingungan di sepanjang padang pasir itu. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik. Sadaqallahul azim. Setakat duk baca terjemahan tadi, boleh dapat gambaran tak cerita ini pasal apa? Cerita pasal Nabi Musa meminta kepada Bani Israel bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berjihad fi sabilillah, untuk bersedia memasuki tanah suci Palestin. Ya, tetapi kaum Nabi Musa, Bani Israel memberitahu di dalamnya ada kaum yang bengis, yang perkasa, gagah. Jadi mereka tidak mahu masuk selagi penduduk yang bengis dan kasar itu keluar. Lalu dua orang daripada pengikut Nabi Musa berkata dan memberikan nasihat. Apa dia? Masuklah juga dengan cara mengejut. Ya, berjihadlah di jalan Allah, yakinlah janji Allah, kerana Allah sudah menjanjikan tanah suci ini kepada kalian. Lalu kenapa ragu? Kenapa takut kepada mereka dan tidak takut kepada Allah? Lalu berkata lagi Bani Israel apa dia? Dia mau pergi lah. Ambo tak sih. Dia mau pergi. Kawan nak duduk sini ya. Dan Nabi Musa sedih atas apa yang berlaku. Lalu Musa berdoa pada Allah, pisahkan kami daripada kaum ini.
Bila Allah perkenankan permintaan Nabi Musa dalam bentuk mereka, yakni kaumnya, telah diharamkan daripada memasuki tanah suci selama 40 tahun. Itu gambaran teaser awal tentang apa yang bakal saya huraikan. Okey. Mukaddimah cerita ni adalah antara cerita Nabi Musa yang terakhir sebelum wafat. Anda tahu tak cerita Nabi Musa sepanjang berada di Mesir? Apa yang dia buat dengan Firaun? Tahu tak? Tak tahu. Ustaz, kami tahu tapi terlalu panjang nak diceritakan. Betul-betul. Saya ulang balik. Nabi Musa sebelum dia wafat, tahu tak apa cerita Nabi Musa sebelum dia wafat, beberapa tahun sebelum dia wafat? Tahu tak? Tak tahu. Inilah ceritanya. Antara cerita lain sebelum Nabi Musa wafat adalah Musa bertemu Khidir. Dan yang ketiga, dia ada 3 cerita menjelang kewafatan Nabi Musa, iaitulah peristiwa Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih lembu betina bagi menyelesaikan kes bunuh seorang lelaki. Jadi kalau kita susun ikut kronologi, maka saya tak tulis ayah ibu boleh catat sendiri, boleh. Ada 3 peristiwa sebelum kewafatan Nabi Musa di dalam Al-Quran. 3 peristiwa ini adalah selepas perjuangan dakwah Nabi Musa kepada Firaun, iaitulah yang pertama sekali menurut kronologi adalah peristiwa Baqarah. Peristiwa ini para ulama kata berlaku di Padang Tih. Padang Tih tu kat mana Ustaz? Kat Pahang Cameron Island Itu Padang Tih. Ini Padang Yatihuna. Yatihuna ya, yang menyebabkan ulama menamakannya sebagai Tih. Padang Tih. Ya. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa apa? Bukan peristiwa ni. Peristiwa terbunuh seorang lelaki. Lalu cara nak selesaikan siapa yang membunuh ini, baling batu sembunyi tangan. Nabi Musa kata, cari lembu betina. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, cuba teka. Dekat surah mana cerita ni sebut? Tepat sekali, bagus. Sebab pernah ceramah di sini mengenai Baqarah. Lembu betina yang tidak mahu dicari oleh Bani Israel. Itu peristiwa pertama berlaku di Padang Tih. Maafkan saya. Itu peristiwa yang berlaku di Padang Tih. No, saya salah. Ini yang pertama. Iaitulah Bani Israel terpaksa berada di satu tempat yang bernama Padang Tih. Dan surah ini bagi tahu bapa demo kena pergi Padang Tih. Kenapa mereka kena pergi ke Padang Tih? Apa benda yang ada di Padang Tih? Jadi saya akan terangkan sekejap lagi. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua barulah Baqarah. Maknanya tengah-tengah berada di Padang Tih itu, ya, berlakunya pembunuhan. Sebab tu cantik. Apa cerita selepas cerita Bani Israel di Padang Tih? Saya sebut dah tadi. Yang kita akan bincang bulan depan. Ayat 27 pasal apa? Kan? Pasal bunuhan. Sebab tu ada kaitan. Sebab di Padang Tih, nanti saya akan cerita kalau ada masa. Semasa di Padang Tih, semasa Nabi Musa mendidik, mentarbiah Bani Israel yang buat hal dalam surah ni, mereka buat hal al-maghdubi alaihim, mereka dimurkai Allah, tetapi Nabi Musa sabar mendidik dan mentarbiah mereka. Tetapi kalangan mereka ada yang buat hal juga, iaitulah membunuh seorang lelaki. Dia ada penyakit qabil, cemburu dan dengki. Cemburu dan dengki, lalu dia bunuh. Lalu untuk cari pembunuh itu, Nabi Musa memerintahkan cari lembu Baqarah. Itu nombor 2. Dan sebelum kewafatan, para ulama kata baginda telah ditanya oleh Bani Israel, Musa, kalau kamu wafat nanti siapa akan lebih berilmu daripada kamu yang boleh mengajar kami? Musa kata tak ada. Musa kata tak ada. Kerana Musa menjawab ini dengan jawapan yang paling hikmah. Bila orang yang tanya tu budak nakal, maka jangan biar dia banyak tanya lagi. Just kata tak ada orang.
So manfaatkan aku selagi aku hidup untuk bertanya tentang Taurat. Boleh tanya selagi aku hidup. Jangan nak sibuk tanya siapa akan ganti aku. Tetapi Allah tegur Nabi Musa, jangan cakap begitu. Macam kelihatan sombong walaupun kamu tidak berniat demikian. Pergi cari seorang hamba-Ku di pertemuan dua lautan. Namanya Khidir berdasarkan hadis sahih. Lalu itu cerita ketiga yang dirakamkan dalam surah Maryam. Mana ada? Suratul Kahfi. So, apakah tiga peristiwa itu? Okey, semua dah jelas? Alhamdulillah. Jadi cerita ni cerita yang pertama lah. Jadi tiga peristiwa ini, antaranya yang ini adalah peristiwa yang berlaku di hujung-hujung hayat Nabi Musa. Menariknya, cerita ini turun pada Nabi di hujung-hujung hayat Nabi. Faham tak? Allah turunkan cerita Nabi Musa 2-3 tahun sebelum dia wafat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2-3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Maknanya isyarat kepada Nabi, perjuangan kamu sudah menghampiri perjuangan Nabi Musa, selesai. Dah selesai. Sekarang bukan urusanmu lagi. Sekarang persoalan kedua sebelum kita lanjutkan adalah cerita ini berlaku selepas Bani Israel melihat terlalu banyak nikmat dan mukjizat. Tuan-tuan tahu kan, ada 9 mukjizat telah berlaku di Mesir yang Firaun melihat mukjizat Nabi Musa ini. Yang pertama apa? Saya tak tulis ni, kalau boleh ayah ibu catat ataupun ingat. Firaun telah melihat 9 mukjizat ini sebelum dia mati di Laut Merah. Peristiwa dalam suratul Maidah ini, dia berlaku mati. Dia berlaku dalam perjalanan Nabi Musa membawa mereka ke Palestin, ke tanah suci yang dua tujuan. Pertama, untuk bagi tahu Firaun dia bukan Tuhan. Tetapi Firaun engkar, lalu Allah musnahkan dia dan rejimnya di mana? Laut Cina Selatan? Bukan. Di Laut Merah. Misi yang kedua adalah membawa keluar Bani Israel daripada Mesir, tidak lagi menjadi hamba yang dizalimi, menuju ke satu negeri, namanya apa? Itulah tanah suci yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah membina Masjid Al-Aqsa 40 tahun selepas membina Masjidil Haram berdasarkan hadis. Nabi Ibrahim bila wafat, siapa yang meneruskan perjuangan? Nabi Ishaq. Betul? Nabi Ishaq memakmurkan Masjidil Aqsa dan tanah Palestin. Kemudian daripada Nabi Ishaq, siapa yang meneruskan perjuangan Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim? Surah Yusuf, siapa yang meneruskan? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub meluaskan lagi tarbiyah Masjid Al-Aqsa ke serata tanah Syam. Palestin ini sebahagian daripada tanah Syam. Okey? Dan Yaqub wafat, siapa yang meneruskan perjuangan? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meneruskan perjuangan di mana? Bukan di Palestin dah. Baca surah Yusuf, dengar segmen ibrah saya. Saudara-saudara Yusuf, 12 orang semuanya sudah berada di Mesir. Anak-anak Nabi Yaqub namanya Bani Israel. Bani Israel, Israel nama Yaqub alaihissalam dalam Quran. Daripada 12 orang anak-anak Yaqub lah lahirnya Asbab. Tahu Asbab? Dalam Quran ada nama Al-Asbab, iaitulah nabi-nabi daripada keturunan 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Bukan 12 orang anak Nabi Yaqub itu semua jadi nabi, no. Tetapi daripada keturunan mereka inilah adanya nabi-nabi di Mesir. Lalu Yusuf wafat alaihissalam dan nabi-nabi Asbab meneruskan perjuangan di Mesir mentarbiah Bani Israel. Fir'aun mula buat kacau. Lalu 400 tahun selepas Yusuf, siapa muncul? Musa alaihi salam muncul dengan 2 misi tadi. Misi yang pertama berjaya, iaitu Fir'aun. Misi yang kedua, suratul Maidah, ayat-ayat ini memberitahu gagal.
misi untuk memindahkan Bani Israel kembali ke tanah Nabi Ibrahim. Gagal. Dan itu ada hikmah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ada 9 mukjizat berlaku semasa Musa berjuang di Mesir. Yang pertama apa dia? Tongkat bertukar menjadi ular. Lagi. Yang kedua apa dia? Tangan Musa keluar gergasi. Bukan. Tangan Nabi Musa keluar cahaya terang benderang. Itu 2 dah. Tulis ke tak tu? Yang ketiga, Firaun juga telah melihat peristiwa, iaitulah As-Sinin. Yang ketiga, As-Sinin, kemarau panjang luar biasa. Tidak ada hujan turun berbulan-bulan. Dan ini memberikan kesan kepada mukjizat yang keempat, iaitulah kekurangan buah-buahan. Tak ada langsung makanan. Rakyat Mesir mula kebuluran. Naqsim minas samarat. Ini pun telah mengambil masa berbulan-bulan. 4 dah tu. Tulis ke tak? 4 dah tu. Yang kelima, Firaun masih degil, lalu Allah mengutuskan yang kelima, apa dia? At-Tufan. At-Tufan apa dia? Ribut taufan. Angin kencang yang merobohkan rumah-rumah orang-orang Kibti. Yang kelima. Yang keenam apa dia? Jarad. Jarad apa dia? Belalang. Belalang yang memakan tanam-tanaman yang baru nak muncul. Belalang yang mengganggu produktiviti orang-orang Kibti. Lepas tu berapa dah tu? 6. Yang ketujuh, apa dia? Kummal. Kummal adalah kutu kat kepala kita tu. Kummal adalah kutu yang menyebabkan gatal-gatal dan berpenyakit, tular ataupun virus yang tidak baik ke serata rakyat Kibti di Mesir. Safadi', nak mandi tiba-tiba katak keluar. Nak minum tiba-tiba katak keluar. Siapa sanggup minum? Safadi' adalah katak, dan bayangkan di mana ada air di situ ada darah. Dan kita kena faham ke semua, berapa dah semua? Kan 9 kan? Cukup 9 tak? 9 ini dia tidak berlaku serentak. 9 mukjizat Nabi Musa ini, 9 ayat, kata surah An-Naml, 9 ayat, 9 ayat Allah ini, dia tidak berlaku serentak. Dia berlaku beransur-ansur, dari satu mukjizat kepada satu mukjizat. Dan barangkali daripada satu mukjizat ke satu mukjizat, contoh daripada kutu kepada katak. Kutu tu saja berbulan-bulan. And then katak pula berbulan-bulan. Dia tak berlaku serentak. Semua ni hanya kerana nak bagi Firaun insah dan sedar. Boboklah lawan Musa alaihi salam, dia tu Rasulullah. Percaya pada apa yang dia kata. Tetapi akhirnya Firaun tidak beriman. Maka berlakulah mukjizat yang ke-10. Apa dia? Mukjizat yang ke-10 adalah Qarun meninggal dunia dalam keadaan yang pelik. Berdasarkan laporan yang sampai kepada Firaun, orang kuat kewangannya mati dengan cara pelik. Dan cerita tu sudah kongsi belum di sini? Dah kan? Kematian Firaun, kematian Qarun yang ke-10. Yang ke-11, yang ke-11 adalah Laut Merah terbelah depan mata. Ini yang terakhir sekali untuk Firaun. Sepatutnya dia boleh beriman dalam masa ni, dan dia selamat kalau dia beriman bila tengok, Laut Merah terbelah, Allahu Akbar, beriman. Ni tidak, bukannya setakat tak beriman, pergi masuk dalam Laut Merah tu, memang cari pasal lah. Lalu matilah dia dalam Laut Merah. Berapa semua? 11 mukjizat yang telah dilihat oleh Firaun. Betul? Anda tulis tak? 11 mukjizat yang dilihat oleh Firaun. Kalau anda tulis, anda kena tambah sikit. Dilihat Firaun dan Bani Israel.
Sebab cerita ni pasal Bani Israel. Bani Israel yang melihat 11 benda pelik, sepatutnya menambah iman mereka kepada Musa. Dia benar-benar Rasulullah. Lepas tu setengah orang kadang berkata, Ustaz, susahlah nak beriman kalau tak ada benda-benda pelik macam ni Ustaz. Kami ni susah nak beriman. Susah nak percaya adanya Allah, benarnya Rasulullah, benarnya malaikat, benarnya hari akhirat. Jadi, kalau boleh, kalau berlaku peristiwa-peristiwa pelik, apa salahnya kami viralkan? Tetapi sebenarnya tuan-tuan, melihat sesuatu yang pelik berdasarkan sejarah, 11 benda pelik tidak menyebabkan Bani Israel lembut hati. Tahukah anda, selepas 11 mukjizat itu, mereka selamat di Laut Merah. Yang tengok Laut Merah bukan Firaun je. Yang juga melihat Laut Merah terbelah dan bercantum semula adalah Bani Israel. Baca suratul A'raf, selepas 11 mukjizat ini, mereka minta izin kepada Musa, kami nak buat patung. Boleh tak? Manusia apakah mereka ini? Al-Maghdubi alaihim. Sekarang mereka tengok lagi 3 mukjizat. So anda kena tambah sekarang daripada 11 kepada 14. Get ready. 11 yang dilihat oleh Firaun dan Bani Israel. Sekarang tak cukup dengan 11. Bani Israel melihat lagi 3 mukjizat. Allahu Akbar. Rupa-rupanya manusia ni bila nampak benda pelik seperti bulan terbelah, itu belum tentu menyebabkan dia beriman. Dulu bulan terbelah, lalu orang-orang Arab kafir Quraisy, sebahagian besar daripada mereka kafir waktu itu berkata apa? Muhammad adalah ahli sihir yang paling agung. Lalu dikatakan sihir. Mukjizat yang ke-12 adalah awan berarak meneduhi Bani Israel yang lebih kurang 80,000 orang. Katakan 80,000. Wallahu alam. 80,000 dalam bentuk 12 orang, 12 kabilah. Kerana 12 orang anak-anak Yusuf, anak-anak Yaqub, so 12 kabilah. So 12 kabilah ini bergerak serentak 80,000. Pernah nampak 80,000? 80,000 bergerak daripada Mesir, melepasi Laut Merah menuju ke Palestin. Panas terik matahari, padang pasir kering kontang. Cabaran pertama cahaya matahari, maka mukjizat yang ke-12 berlaku. Apakah mukjizat yang ke-12? Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Kami teduhi kamu, kamu tak rasa panas, kamu rasa macam duduk dalam bilik berhawa dingin. Kerana awan berarak depan mata mereka, mereka lihat awan di mana saja mereka pergi, awan berarak membantu mereka tuan-tuan. Masa berjalan pukul 12 sekejap lagi ada awan menemani perjalanan anda. Mana ada? Mukjizat yang ke-13, betul ke? Betul? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Yang ke-12 adalah kami turunkan kepada mereka bila mereka lapar, kami kurniakan kepada mereka makanan berkhasiat daripada syurga, kata para ulama. Iaitulah daging burung dan madu. Bukan madu yang kamu boleh temui di bumi dan bukan burung spesies bumi. Iaitulah manna dan salwa. Wallahu alam, saya terlupa, tapi rasanya manna merujuk kepada burung, salwa merujuk kepada madu. Wallahu alam, mungkin salah satu terbalik. Itu mukjizat yang keberapa dah? 13. Dan bila anda makan, anda nak minum, betul tak? Maka mukjizat yang keberapa? 14. Musa memukul tongkatnya kepada sebuah batu sakhrah yang besar, lalu keluar 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyarata aina. Jadi 12 mata air untuk 12 kabilah, untuk 80,000 orang, adalah mukjizat yang ke-14. Dia mau nak gapo lagi, wahai Bani Israel? 14 mukjizat. Yang satu pun anda tak nampak, wahai tuan-puan di masjid wilayah dan saya. Ada tak daripada anda yang pernah menonton satu daripada 14 ni? Fenomena pelik dan aneh. Bukan setakat anda ada kutu, tapi kutu di kepala anda tu banyak, dah satu keluarga kena. Itu contoh yang berlaku tadi lah. Jadi subhanallah, kita tak perlukan ke semua mukjizat itu. Kita hanya perlukan mukjizat yang bernama Quran. Inilah yang menyebabkan saya menekankan soal tadabbur.
Kerana dengan hanya melakukan tadabbur, tuan-puan akan lihat Quran sebagai mukjizat dan bukan setakat bacaan pada malam tertentu di lokasi tertentu sahaja. Ya, demi fadilat tertentu sahaja. Okey. Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan, Bani Israel berkekalan dalam keingkaran kepada Rasul mereka. Dan sekarang mereka sedang menghampiri Palestin. Kembali kepada ayat tadi. Menghampiri Palestin, mereka telah menerima kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada mereka. Ya, banyak lagi cerita di celah-celah sebelum mereka sampai ke tanah Palestin, tetapi cerita ni adalah di hujung-hujung hayat Nabi Musa. So perjalanan itu mengambil masa yang lama. Kalau saya boleh tunjuk peta, ya. Boleh nampak peta kat depan ni. Tuan-tuan cuba tengok peta kat depan ni. Okey. Ini Google Map lah. So faham-fahamlah kenapa ada Israel. Google Map, bukan Islamic Google Map ni. Jadi kita abaikan perkataan ni. Okey. Yang penting saya nak okey, mereka telah berlepas daripada Mesir. Mesir, kata-kata tempat itu nama Memphis, kita sini. So Musa alaihi salam bawa diorang pergi ke Laut Merah berdasarkan wahyu daripada Allah. Okey, berdasarkan wahyu daripada Allah, saya memilih pendapat mereka telah melarikan diri. Sepatutnya mereka turun naik atas kan, kekal naik atas kan, untuk pergi Palestin kan. Tapi mereka turun bawah. Satu tempat yang namanya Nuwaiba. Tuan-tuan mesti pernah travel. Tak pernah travel mesti? Pernah naik Gunung Sinai kan? Okey, Gunung Sinai tu kat sini. Kan? Tapi saya memilih pendapat yang bertentangan dan kurang popular kerana bukti-bukti yang saya rasa lebih kuat. Bila Musa tak pergi naik atas, dia turun bawah, dia pergi sini, maka Firaun kata Musa ada agenda lain. Dia bukan nak, sebab Firaun pada akhirnya benarkan Musa keluar dengan Bani Israel. Anda tahu cerita tu kan? Akhirnya Firaun benarkan sebab dia mengalah dengan berapa mukjizat tadi. Dia mengalah, akhirnya dia benarkan, tapi dia tak beriman lah. Tiba-tiba dia dapat tahu Bani Israel tak menuju ke tempat yang mereka sebut kepada Firaun. Mereka turun bawah. Yang tu yang Firaun kejar balik tu. Sebab Firaun sangka mereka nak melakukan kudeta. Tahu kudeta? Mereka nak gulingkan Firaun dengan kekuatan orang lain di negara lain. Jadi bila sampai di sini, Firaun kejar, dan di sinilah berlakunya peristiwa Laut Merah terbelah. Sebab ditemui kenderaan-kenderaan kuda Firaun di tempat ni. Kenderaan-kenderaan Pharaoh, peliknya ada bawah laut ni. Kereta-kereta kuda dia. Sebab tu saya lebih memilih pendapat ini. Ya, pendapat ini, maka Gunung Sinai ini adalah area utara Arab Saudi. Gunung Sinai, wallahu alam, tuan-tuan boleh berbeza pendapat sebab yang lebih popular kat sini. Tetapi bila sampai di sinilah Musa dengan Bani Israel mula naik ke atas. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi Palestin. Okey, sekarang kita berada di hujung-hujung perjalanan Nabi Musa. Sepatutnya ada ni tapi dah hilang dah. Jericho, kalau kita, sebab tadi internet ni, anda akan nampak kalau saya pergi Palestin itu, saya masuk Kod Jordan. So pintu itu nama pintu Jericho. Kat situ depa buat kacau, immigration buat kacau. Jericho ni ada di sini. So memasuki Jericho maknanya anda sudah memasuki negara Palestin. So Jericho area sini, dan di sini Mount of Nebo. Kalau tak salah saya lah lebih kurang. Di situlah dikatakan wallahu alam wafatnya Musa alaihi salam. Dan cerita wafat Musa ni kalau sempat saya cerita pukul 11.30 sekejap lagi. Dia sebenarnya bukan wafat di situ, tapi Allah telah wafatkan baginda di situ kerana doa Nabi Musa supaya dapat diperlihatkan dengan tanah suci. Kerana kehendak baginda untuk masuk ke tanah suci tidak dimustajabkan Allah. Dan angkara Bani Israel, Nabi tak cukup tentera nak masuk ke tanah suci Palestin.
Okey. So ada gambaran sikit tak? Ada gambaran sikit tak? Jadi Gunung Nebo ini adalah berdekatan dengan sekitar Laut Mati itu. Jadi itu antara gambaran. Jadi saya nak tuan-tuan kembali kepada ayat ini. Ustaz ni satu ayat tak masuk ni. Okey. Nabi Musa di dalam ayat 20 dia nak suruh Bani Israel bersiap sedia untuk berjihad. Tuan-tuan, dalam cerita Nabi Musa dalam Quran, banyak kan? Cerita Nabi paling banyak dalam Quran adalah cerita Nabi Musa alaihi salam. Tapi anda takkan jumpa cerita Nabi Musa sebagai bakal komander tentera. Bakal, sebab tak berlaku akhirnya, maka sebab tu saya kata bakal. Dia nak, tapi akhirnya karenah tentera dia. Cerita Nabi Musa sebagai pemimpin tentera Bani Israel, tentera Islam, inilah satu-satunya tempat, iaitulah Suratul Ma'idah. Yang lain dalam Quran cerita dakwah kepada Firaun. Yang lain dalam Quran cerita dakwah kepada Bani Israel. Tetapi cerita menggerakkan bala tentera. Pernah nampak tak seorang pahlawan berkata-kata di dalam filem kan? Dia memberikan motivasi kepada bala tenteranya. Esok subuh kita akan serang. Dia berikan pidato dia. Pernah nampak tak babak tu? Bagi nampaklah. So inilah lebih kurang gambarannya. Musa alaihi salam sedang berpidato kepada kaumnya dan dia faham kaumnya ni memang ada masalah. Musa kenal mereka ini berdasarkan track record sepanjang perjalanan. Dan tuan-tuan, mereka semua ini diperingatkan oleh Musa, ingatlah oleh kamu nikmat Allah ke atas kamu. Apakah nikmat itu? 3. Ayat ni beritahu 3 nikmat Allah kepada kalian wahai Bani Israel. Perhatikan, Nabi Musa tidak terus memerintahkan mereka serang Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang yang zalim. No. Pertama sekali Musa menimbulkan sebab kenapa perlu berjihad. Dia tidak terus memerintahkan jihad. Musa menimbulkan dulu sebab kenapa kena berjihad, kerana syukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan. Apakah nikmat itu? 3. Yang pertama sekali, ja'ala fikum anbiya. Allah menjadikan dari kalangan kamu para nabi. Siapakah nabi-nabi ini? Sebelum aku Musa datang, sudah ada nabi-nabi sebelum aku dari kalangan kamu wahai Bani Israel di Mesir. Siapa? Yang saya sebut tadi, Al-Asbat, iaitulah nabi-nabi dari keturunan 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Berapa ratus tahun jarak Yusuf dengan Musa? Saya sebut tadi tu 400 tahun. Jadi antara jarak itu Nabi tak pernah putus. Nabi sangat ramai, seperti ulama dalam umat Islam. Tuan-tuan, mudah tak jumpa ustaz dan ulama hari ini? Jumpa mudah kan? Macam itulah Bani Israel dulu. Mudah untuk bertemu dengan Nabi. Walaupun Nabi sebenarnya tidak boleh dilantik oleh mak, oleh ayah, oleh anak. Tak. Nabi hanya dilantik oleh Allah. Tetapi Allah berkenan untuk melantik ramai Nabi. Tak putus-putus Nabi. Kullama halaka nabiyun, khalafa nabiyun. Mati seorang Nabi, akan ada pengganti. Okey, Nabi ni ditugas dia apa? Apa beza dengan Rasul? Saya pernah sebut di Masjid Wilayah ni. Nabi dan Rasul ada beza tak? Nabi tak wajib sampaikan. Rasul wajib sampaikan. Salah. Rasul diutuskan kepada kaum yang majoriti kafir. Nabi diutuskan kepada majoriti masih Muslim. Jadi siapa cabaran lebih getir? Rasul. Maka sebab itu Allah beri kepada mereka maksum. Maksum, makna maksum juga adalah perlindungan daripada konspirasi orang-orang kafir. Sebab itu Nabi bila di Mekah, baginda diberikan perlindungan sebagai seorang Rasul.
Kerana majoriti di Mekah adalah kafir. Tetapi bila Nabi berhijrah, majoritinya adalah orang-orang yang mulut kata Islam, walaupun mereka munafik. Okey? Sebab itu banyak surah turun di Madinah namanya Ya Ayyuhar Rasul ke Ya Ayyuhan Nabi. Ya Ayyuhan Nabi. Jadi ini antara definisi yang saya pilih, iaitulah Rasul diutuskan kepada kaum yang sudah tidak boleh diselamatkan oleh Nabi. Tetapi Nabi diutuskan kepada kaum yang masih boleh diselamatkan. Ya, bila penyakit tu dah sampai tahap 5, tahap 4, maknanya Allah akan timpakan azab bila-bila masa kerana mereka tak dengar teguran daripada orang-orang soleh dan orang-orang yang bertitle Nabi. Maka Allah tidak terus mengazab mereka. Allah mendatangkan lagi Rasul sebagai pemberi amaran terakhir. Kebakaran, kebakaran, weh, depan mata kebakaran. Itulah namanya Rasul. Kebakaran tu dah berlaku dah. Cuma dia kena kamu ke tidak lagi. Untuk mengelakkan kamu terkena api tersebut, dia datang untuk membantu. So, boleh nampak beza Rasul dan Nabi? Maka, di sini Allah tak sebut Rusul ataupun Mursalin. Allah kata Anbiya. Jadi kalangan kamu ni ada orang yang selalu tegur, yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang menerangkan kepada kamu ajaran Nabi Ibrahim. Itulah namanya Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Jadi Nabi dia mendidik agama. Kalau nak mudah faham Nabi ni, ulama-ulama punya peranan hari ini adalah mendidik agama supaya jaga pantang larang dalam kehidupan. Ada benda yang nampak menarik untuk dibuat tapi jangan buat, namanya riba. Tetapi Musa tidak berpesan hanya dalam aspek agama dan akhirat. Musa juga berpesan dalam perkara-perkara keduniaan. Iaitulah nikmat yang kedua, wa ja'alakum mulukan. Dan dia telah menjadikan kamu semua mulukan. Okey, jangan tengok terjemahan lagi. Mulukan ni apa dia setakat yang ayah ibu tahu? Raja. Raja. Innal muluk idza dakhalu qaryatan. Raja-raja. Jadi persoalan timbul. Berapa jumlah Bani Israel? 80,000. 80,000 tu semua jadi raja? Gila ke apa? Mana boleh kesemua itu jadi raja? Raja seorang je. Dan raja yang kita kenal daripada Bani Israel hanyalah Nabi Daud, hanyalah Nabi Sulaiman, hanyalah bukan tukul tu, Tolut, bukan Tolut, Tolut. Itu raja. Jadi tak ramai. Kenapa ayat ni kata, Musa berkata, kamu semua ni muluka, kamu semua ni 80,000 raja-raja. Adakah itu maksud dia? Yang tu terjemahan membantu tu. Maknanya Abdullah Basmi memilih pendapat ahli tafsir yang menyatakan makna mulukan di sini bukan raja-raja. Mulukan berasal daripada malaka, kemampuan memiliki 3 perkara. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis daripada Ibnu Abi Hatim dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa memiliki 3 perkara ini, maka ke atasnya adalah istilah Malik. Dia sudah dianggap raja atau pemimpin. Apakah 3 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, dia memiliki isteri, maknanya suami. Dia memiliki kenderaan, boleh bergerak ke tempat dia mahu bekerja, maknanya mampu membina pendapatan. Dan yang ketiga, dia memiliki hamba, yakni pekerja. Kesimpulannya disebut oleh para ulama kita, mulukan di sini adalah orang yang sudah merdeka daripada penjajahan asing. Kerana kalau tak merdeka, tuan-tuan mampu ke tidak mempunyai harta? Kalau kita belum merdeka dan terus berada di bawah penjajahan, kita belum tentu boleh berkahwin. Dan kita belum tentu boleh bekerja. Betul tak? Jadi, kita adalah hamba. Kita belum muluka. Tetapi muluka bermakna
Anda bukan setakat merdeka daripada penjajahan Firaun, wahai Bani Israel. Sekarang ini depan mataku kamu semua sudah berkeluarga. Satu, memiliki isteri. Yang kedua apa dia? Dan kamu semua ada kemampuan untuk memiliki kenderaan. Setiap keluarga kalau sudah ada kemampuan memiliki unta, itu sudah dikira mulukan. Maknanya kamu tidak lagi miskin. Kalau tuan-tuan baca surah Taha, tuan-tuan dipaparkan dengan cerita Bani Israel di satu RNR dalam perjalanan pergi ke Palestin daripada Laut Merah. Tengah-tengah tu ada banyak RNR. Salah satu RNR itu adalah Lembah Tua. Lembah Tua yang Nabi Musa berkata-kata dengan Allah tu. Mereka transit di situ, dan apa yang berlaku semasa Musa bermunajat dan berkata-kata dengan Allah 40 hari 40 malam, Bani Israel telah diganggu oleh Samiri. Sudah terangkan belum di sini? Belum juga. Confuse lah. Ceramah kat mana tahu? Samiri kacau. Uncle Sam kacau. Samiri buat kacau. Iaitulah apa dia? Ni, banyak benar emas-emas yang korang pikul daripada Mesir ni. Mai kumpul dekat tempat aku ni. Aku dah buat lubang elok dah. Masukkan elok-elok semua emas-emas yang korang ambil, yang korang pikul daripada harta korang yang korang simpan dulu-dulu ni, sepanjang duduk kat Mesir ni. Daripada korang nak pikul beban berat tu, auzaran, beban yang sangat berat. Mai kumpul semua dalam lubang ni, capat dalam lubang ni. Kau tengok aku boleh buat apa. Lalu macam mana entah Samiri tu dengan 2-3 orang yang lain, ya, munafik dalam kaum Nabi Musa ini, telah berjaya menggunakan teknologi untuk cairkan besi tu, maaf, emas tu. Dan ketika tu Bani Israel tak nampak. Dia orang cairkan, dia orang buat bentuk rupa berhala lembu daripada emas yang mengeluarkan bunyi. Khwar, mengeluarkan bunyi, kata surah Taha. Lalu panggil Bani Israel, tengok ni, inilah Tuhan Musa. Musa pergi cari, dia tak jumpa. Sebenarnya kat sini Tuhan dia. Itu Uncle Sam kata. Poin saya, rupa-rupanya Bani Israel ni, mereka ada banyak emas. Mereka barangkali mengambil hak mereka yang dizalimi daripada pemilik-pemilik mereka, orang-orang Kibti. Barangkali mereka pekerja asing yang tidak dibayar. Ya. Jadi mereka berhak mengambil daripada harta tuannya, ya, sebelum mereka meninggalkan Mesir. Barangkali itu satu riwayat. Tetapi barangkali juga kalangan orang-orang Bani Israel ini memang ada yang kaya, membina pendapatan. Kerana memang Bani Israel ada yang kaya di Mesir. Siapa? Qarun. Qarun tu Bani Israel. So ramai orang bercita-cita untuk jadi macam Qarun. So dia ada saving. So kat rumah-rumah mereka jadi orang gaji tu. Sebab anda tahu Bani Israel kerja apa kan? Mereka jadi hamba dekat Mesir. Poin saya, mereka ada kemampuan harta. Bukan miskin-miskin semuanya ni. Ada yang kaya. So, Allah memberikan kepada kamu kemampuan. Ini makna mulukan, kalau saya boleh katakan kemampuan. Kemampuan dan kepimpinan. Perhatikan bagaimana Musa berkata, kamu ada kemampuan, malakah, dan kamu ada potensi yang Allah kurniakan. Dan yang ketiga, Musa berkata, dan Allah datangkan kepada kamu dengan mudah apa yang tidak pernah Allah kurniakan kepada seorang pun daripada manusia sebelum kamu. Al-alamin di sini bukan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjaga, memelihara, menjadi tuan kepada seluruh al-alamin, maknanya manusia. Jadi semua manusia, walau seorang sekalipun tak pernah terima dan tak pernah melihat. Berapa mukjizat tadi anda senaraikan? Itulah dia makna wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Tak pernah orang-orang sebelum kamu begitu banyak mukjizat mereka lihat depan mata mereka. Maka tolonglah dengar satu perkara. Tuhan yang mengurniakan tadi 14. Jadi apa alasan untuk tidak taat pada perintah Allah bila Allah perintahkan kamu masuk ke dalam tanah suci Palestin? Dengan tiga pengumuman Musa tadi, dia dah cukup menyebabkan Bani Israel tak ada alasan. Pertama sekali, nikmat paling besar Musa sebut apa? Mulukan dulu ke Musa sebut anbiya dulu? Agama adalah nikmat yang paling besar. Walaupun buat badan tak sihat. Walaupun saya tak kaya mana, tetapi beragama dan beriman adalah nikmat yang paling besar. Sebab itu Musa menyebut dulu benda yang boleh memberikan manfaat bukan di dunia tapi di akhirat. Namanya agama.
Dan yang hanya boleh didik agama adalah anbiya. Dan al-ulama warasatul anbiya. Yang kedua barulah dunia. Allah beri kamu potensi dan kepimpinan. Kamu semua boleh pimpin dunia. Boleh pimpin. Dan yang ketiga adalah Allah mendatangkan bukti bagaimana kamu tidak pernah ditinggalkan Allah. Kamu rasa panas, Allah datangkan awan. Kamu rasa lapar, Allah datangkan manna salwa. Kamu rasa dahaga, Allah datangkan 12 mata air. Kamu ada masalah apa? Allah akan bantu kamu. Dan sekarang kataballahu lakum. Allah telah menulis di Lauh Mahfuz bahawasanya, ini hujah orang Yahudi. Beri perhatian. Ini hujah orang Yahudi. Quran kamu kata negara itu milik kami, okey? Quran kamu kata negara itu milik Yahudi Bani Israel. Jawab. Sebab tu mereka nak buat Israel. Mereka kata Quran kamu pun kata begitu. Lakum di situ merujuk kepada Bani Israel. Dan kamilah Yahudi keturunan Bani Israel, bukan kamu. Wahai Arab. Macam mana nak jawab ni? Ada masalah ni? Kan? Yahudi selama ni berkata, tanah tu tanah kami. Orang Islam, orang Arab duduk di situ haram. Sebab tu kami kena robohkan rumah-rumah korang. Korang tidak berhak kepada tanah ini. Korang bacalah Quran korang. Tu, lakum tu. Nak rujuk pada siapa? Korang belajar ilmu munasabah kan? Kami pun tahu. Ayat-ayat sebelumnya pasal Bani Israel. Ayat-ayat sebelumnya pasal Yahudi. Lalu kami berhak ke atas tanah kami. Kami berhak mengisraelkan Palestin. Jawab. Sebagai pejuang Islam yang bersama dengan umat di Palestin, kita kena bela dia orang. Nak jawab macam mana ni? Provok je pun tuan-tuan. Bukan betul pun. Tapi saya nakkan jawapan anda. Kita demonstrasi. Kami membantah Israel punya pendudukan. Kenapa kamu bantah? Tak tahu. Kami nak bantah je. Hujahlah. Bukan tuan-tuan ya. Maksud saya anak-anak muda di luar sana. Kena ada hujah lah. Sebab mereka berhujah dengan Taurat mereka. Taurat kata tanah itu milik kami. Ibrahim adalah Yahudi. Ya'qub adalah Yahudi. Dan kami adalah Yahudi. Tanah itu diasaskan oleh Ibrahim. Maka tanah itu milik kami. Bukan kamu. Kamu orang Arab. Nyah, keluar daripada sini. Jawapannya adalah, dia mau baca, jangan petik-petik gitu je. Dia mau kena baca surah lain juga. Dan dia mau kena baca ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan suratul Maidah, menceritakan tentang iman. Dulu memang tanah itu milik kamu Bani Israel. Nabi Sulaiman daripada Bani Israel. Nabi Daud daripada Bani Israel. Talut daripada Bani Israel. If you want to claim Jewish, istilah Yahudi itu, okey, kamu boleh kata Yahudi, tapi Yahudi yang beriman. Yahudi yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Istilah Yahudi adalah istilah bid'ah. Istilah yang diada-adakan untuk menonjolkan resis. Kami keturunan bla bla bla. Kamu bukan keturunan Ya'qub. Demo bukan berhak berada dalam kelebihan ini. Rasul-rasul daripada keturunan kami dan kamu Muhammad orang Arab, bukan kami boleh beriman kerana kamu bukan daripada keturunan kami. Yahudi dicipta untuk mengangkat kebangsaan, nasionalis, resis. Sedangkan Musa tidak pernah mendidik Bani Israel resis. Musa berkata, in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, insya-Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada para rasul, kamu tidak ada masalah dengan Nabi Isa. Sedangkan Yahudi ada masalah dengan Nabi Isa. Yahudi ada masalah dengan Nabi Isa. Mereka menuduh anak zina. Na'udzubillah. Yahudi bermusuh dengan Nabi-Nabi sampai mereka porak-perandakan cerita Nabi-Nabi dalam Israiliyah. Mereka menuduh Nabi Yusuf menanggalkan baju bila bersama dengan perempuan itu. Pelbagai kebatilan mereka buat. Akhirnya, kalau kamu buat begini, di mana iman kamu? Kamu tidak layak untuk tanah suci ini. Betul Allah umumkan dalam suratul Baqarah, bukan suratul Maidah. Kami tukar arah kiblat. Ini menunjukkan kamu sudah disqualified. Yang hanya beriman arah daripada tanah Arab. Arab ke Yahudi ke, itu bukan kepentingan di sisi Allah. Yang penting sisi Allah adalah beriman ke tidak. Maka tanah suci Palestin yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim. Dan siapa kamu nak kata Ibrahim itu Yahudi? Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan
musliman. Allah kata dia adalah orang yang menyerah diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ya, tanah itu milik kamu seandainya kamu beriman kepada ajaran Rasulullah. Tapi ternyata daripada zaman Nabi sampailah sekarang kamu kafir dan dusta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita ada hujah, iaitulah sebenarnya ya, tanah suci itu dulu untuk kamu. Nabi Sulaiman untuk kamu. Tapi sekarang bukan lagi untuk kamu kerana kamu telah melakukan khianat kepada perjanjian dengan Allah. Kerana mereka membunuh para nabi. Itulah pengkhianat yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Ya, okey. Jadi Nabi Musa memberikan arahan kepada mereka, masuklah ke atas, masuklah kamu ke al-ardal muqaddasah. Ya, di bumi ini akan berlakunya muqaddas. Muqaddas ini berarti bumi yang mana Allah Ta'ala pilih untuk diberikan barakah daripada Al-Quddus. Kerana apa Allah berikan barakah? Pahala beribadat di Masjid Al-Aqsa, wa man haulahu, wa ma haulahu itu ada beza kan? Salat di masjid dan perkarangan Masjid Al-Aqsa tak sama dengan masjid wilayah. Ada kelebihan. Kenapa Allah beri barakah? Dan kenapa Allah jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai pintu ke langit? Nabi tak boleh pergi ke langit daripada Masjidil Haram. Nabi kena pergi ke langit daripada pintu ni. Pintu Masjidil Aqsa naik ke atas. Ini namanya barakah. Kenapa Allah beri barakah? Kerana berlakunya kudus. Iaitulah Nabi-Nabi ini sentiasa bertasbih. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. So Nabi-Nabi ini menjalankan tugas khalifah, menyuruh manusia benar-benar menyucikan Allah daripada sebarang perkataan-perkataan tidak layak disandarkan kepada Allah. Maka sebab itu namanya Ardul Muqaddasah. Dan sesiapa yang berada di sini hatinya akan bersih daripada penyakit-penyakit hati. Ini yang dimaksudkan Ardul Muqaddasah. Aku tahu hati kamu ada banyak masalah. Kamu memang ada banyak masalah. Sebab tu aku nak kamu sampai ke Baitul Maqdis, kerana di situ kamu akan dapat tenang. Kamu akan ada kekuasaan, tidak ada orang boleh menghalang lagi. Kamu akan dapat beribadat dengan tenang. Tapi mereka kelihatannya tidak nampak apa yang dijanjikan oleh Nabi Musa. Okey? Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini ungkapan Musa menunjukkan dia boleh nampak daripada 80,000 itu majoriti masih lagi menunjukkan reaksi tidak bersedia. Ya, bayangkan seorang komander tentera sedang melihat arahan-arahannya tidak dipatuhi. Baris! Sedia! Angkat! Jatuh. Angkat tegul. Kan? Beratur kan? Seperti arahan itu tidak dipatuhi dengan baik. Maka sebab itu dia sebut, tolonglah. Apabila kita pergi nanti sampai sahaja, jangan kalangan kamu berundur daripada medan jihad. Cuba letakkan diri anda seketika ayat ini ketika turun kepada Nabi dan para sahabat. Seperti Umar. Umar pasti mendengar suratul Ma'idah yang menceritakan tentang pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sebelum tu, Nabi bila disebut oleh Jibril membacakan ayat Quran Ardal Muqaddasah. Apa dalam fikiran Nabi? Nabi dah sampai belum? Ardal Muqaddasah, Masjid Al-Aqsa. Nabi dah sampai belum? Suratul Ma'idah turun pada tahun yang ke-9 Hijrah. Nabi dah sampai belum Masjid Al-Aqsa? Jawab. Bila Nabi sampai? Yes, bagus. Hajah semua. Nabi seorang je sampai. Nabi seorang je sampai. Tak ada Abu Bakar, tak ada Umar. Nabi seorang je sampai. Nabi sampai roh ke Nabi sampai roh dengan jasad? Roh dan jasad. So Nabi sendiri sudah menjadi pembuka Ardul Muqaddasah. Nabi dah sampai tanpa perlu kepada para sahabat. Allah bagi Nabi sampai. Ini menunjukkan Allah boleh menangkan Musa tanpa perlu para sahabatnya, betul tak? Musa seorang tu boleh jadi superhero. Musa seorang saja, sebab dikatakan wallahu alam. Kalau kita rujuk kepada Old Testament, Bible Hebrew, cerita dalam suratul Ma'idah ini ada persamaan dengan cerita dalam Old Testament. Lepas tu Nabi diturunkan cerita yang sama dengan apa yang ada dalam Old Testament.
untuk membuktikan dia tahu apa dalam Taurat. Maka sah dia Nabi. Ya, orang yang boleh menyampaikan cerita dalam Taurat sedangkan dia tak pernah belajar daripada mana-mana pederi Yahudi, dia tak pernah sampai ke Yathrib sebelum hijrah, maka persoalan timbul, dia tahu kat mana cerita ni? Kalau dia tahu sekalipun, dia bukan boleh tulis dan ingat sebab dia tak boleh menulis. Dan dia boleh membaca ke Hebrew Bible, dia boleh baca ke Arabic Bible, Old Testament, dia tak boleh baca. Jadi daripada mana dia tahu cerita ni? Maka ini cara Allah menonjolkan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi bercakap benda yang ada dalam kitab korang. Korang baca sendirilah. Daripada Baqarah sampai Al-Maidah, konsisten Allah menunjukkan Rasulullah ada pengetahuan tentang apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Kerana yang menurunkan kitab-kitab terdahulu adalah zat yang sama menurunkan Quran. Allah Azza wa Jalla. Baki lagi kamu dalam bahasa Ibrani, kamu dalam bahasa yang berbeza daripada bahasa Arab, tapi cerita sama. Cerita sama. Jadi bila Nabi disebut tentang Masjid Al-Aqsa, maka Nabi faham, ya, Allah boleh menangkan Musa tanpa perlu para sahabat. Kerana saya lupa nak sebutkan tadi, dalam Hebrew Bible, Musa pada waktu ini Nabi Harun sudah wafat. Kalau kita tengok Bible, mereka kata Nabi Harun dah wafat. Nabi Musa seorang masa ni. Nabi Musa seorang. Tetapi kita jangan ikut Bible, kita ikut Quran. Dan kejap lagi saya tunjuk bukti peristiwa ini berlaku, Harun masih hidup. So bertentangan di situ. Jadi bila bertentangan, tuan-tuan nak pegang Bible, nak pegang Quran. Quran lah. Okey, jadi Musa boleh menang. Ya? Selalu tengok cerita apa? Yang seorang-seorang dia menang. Ya, anak-anak kita tahu, tanya cucu-cucu kita, dia boleh tahu lah siapa contoh satu superhero yang seorang-seorang dia menang. Ya, ke atas satu dunia. Jadi seorang-seorang dia boleh menang. Allah boleh buat begitu. Allah boleh buat begitu. Allah boleh buat pada Rasulullah pun. Ya. Tetapi tidak begitu. Ya. Ada sebab Musa tidak diberikan kemenangan seorang diri. Dan ada sebab Rasulullah pergi bersendirian pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi tak bawa ummah. Nabi tak bawa ummah pada malam tahun yang ke-12 kenabian. Nabi pergi ke Palestin menaiki Burak. Nabi tak bawa Umar. Tetapi habis sahaja daripada peristiwa Isra' Mi'raj, antara murid besar yang sangat terinspirasi dengan cerita Isra' Nabi adalah Umar. Maka Umarlah yang mentafsirkan ayat ni. Pembebasan Baitul Maqdis daripada orang-orang Romawi yang zalim, Jabbarin waktu itu. Jadi sila baca sirah Umar, bagaimana beliau semasa khalifah yang kedua telah berusaha mentafsirkan ayat ini. Beliau seperti Nabi Musa alaihi salam, dan anda pun tahu Umar telah diperumpamakan Nabi sebagai beliau belaka. Umar telah diperumpamakan Nabi sebagai Musa. Sebab karakternya sama dengan Musa. Ni generasi para sahabat, tuan-tuan. Bila mereka baca ayat ni, dalam fikiran mereka, macam mana kita nak amalkan ayat ni? Ini fikiran para sahabat. Yang tu kena ada dalam fikiran kita. Ayat ni cerita pasal jihad. Nabi Musa 80,000 majoriti tak nak berjihad. Okey, tak apa. Allah tak menangkan dengan kuantiti. Allah menangkan dengan kualiti. Badar adalah bukti. Khandaq adalah bukti. Jadi tak apa. Jadi Umar nak tafsirkan ayat ini dengan cara dia menggerakkan pasukan yang benar-benar beriman untuk pergi membuka dan menjatuhkan tanah-tanah di Syam. Bila Syam berjaya dibuka, Romawi mula dikecilkan pada zaman Umar, maka jentik je satu tempat yang bernama Palestin daripada Romawi. Ya. Jadi akhirnya Baitul Maqdis dibebaskan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu orang yang cuba tafsirkan ayat ini dalam bentuk tafsir amali. Tafsir amali. Jadi kita bagaimana, tuan-tuan? Ya. Okey. Namun tiba-tiba ada orang kata, Musa, inna fiha, sesungguhnya fakta. Oh, dia kata fakta. Negara yang kamu kata kita nak pergi ni, tanah suci yang dijanjikan ini,
Sesungguhnya kami ada maklumat yang kamu tak ada. Sesungguhnya yang berada di negara itu adalah Jabbarin. Jabbarin ini adalah satu kaum yang bengis. Saya tak tahu apa terjemahan kata. Yes, gagah perkasa. Tetapi Jabbarin bermakna mampu melakukan jabrah, paksaan, penindasan untuk mengikut kehendak mereka. So cukup tuan-tuan pegang pada makna satu kaum yang bengis dan boleh memberikan arahan untuk melakukan apa sahaja kepada penduduk itu mengikut kehendak mereka. So dalam satu patah perkataan kita boleh kata bengis, zalim. Boleh nampak? Cukup. Sebab ramai orang tak rasa cukup dengan maklumat ni, lalu mereka merasakan kena ada cerita pelik lagi. Apa dia cerita pelik tu? Ini yang menyebabkan segelintir kitab tafsir meriwayatkannya dan kita telan bulat-bulat. Antara cerita tersebut, tafsir kepada Jabari ni, kaum yang memerintah Palestin waktu itu dipimpin oleh Iwaj. Iwaj ini daripada zaman Nabi Nuh dan tubuhnya adalah tingginya 3,000 hasta tambah 333 hasta lagi, sepertiga hasta lagi. Kagum tak? Wio! Patutlah Bani Israel tak boleh lawan raksasa tu. Tingginya saja 3,000 hasta. Lepas tu saya tanya anda tadi, cukup tak dengan Jabbarin bengis? Anda patut kata lebih daripada cukup lah. Kami dah faham dah, alhamdulillah cukup dah Ustaz. Bila kita rasa tak cukup lagi, kami nakkan lagi maklumat lagi, yang ni menyebabkan kita terjebak dalam Israiliyat yang batil. Israiliyat menyebabkan anda mula fokus kepada mencari hebat setara mana dia orang tu. Cukuplah Allah kata mereka bengis, cukup lah. Nabi tak tafsirkan apa-apa, para sahabat tak tafsirkan apa-apa, untuk apa ambil maklumat daripada orang-orang Yahudi? Tak payah. Nanti kamu dah tak fokus dah apa benda pengajarannya itu. So, tengok angka tu pun dah pelik lah. Dalam hadis, Nabi Adam berapa ketinggian? Di syurga nanti semua kita penghuni syurga akan mengalami ketinggian Nabi Adam. Berapa ketinggian Nabi Adam? 1,000. Ada hadis, saya pun lupa. Tapi tinggi. 1,000 hasta kan? Terlupa. Berapa? 1,000 kan? Itu hadis, tolong hati-hati. Tolong semakkan untuk saya. Okey. Tapi yang ni lagi tinggi daripada Nabi Adam. Dan lebih menariknya, dia hidup sejak daripada zaman Nabi Nuh. Dan dia ni anak zina yang kafir. Sekejap. Kafir hidup pada zaman Nabi Nuh. Mana dia masa banjir itu? Banjir itu menenggelamkan semua orang kafir. So dia ni kot boleh survive. Sebab dia tinggi. Dan memang ada lagi riwayat dalam segelintir tafsir, banjir sampai ke leher dia. So dia boleh survive. Itu. Alhamdulillah boleh selamat lagi. Yang tu dia boleh hidup lama tu. Kita dengar pun boleh gelak. Tapi ada orang boleh percaya. Masya-Allah, patutlah depa mempercayai riwayat itu, bermakna anda sedang percaya kepada alasan yang sedang direka oleh Bani Israel untuk tidak berjihad. Kita sedang menelan bulat-bulat alasan mereka. Ayat ni anda boleh nampak dari dua sudut. Ini para ulama kita menekuninya. Mereka nampak pertama ini alasan, ini bukan fakta. Mereka sedang mereka cerita yang bukan-bukan untuk menakut-nakutkan orang lain daripada 80,000 ni supaya jangan berjihad. Jihad ni benda yang menakutkan kita sebab barangkali mati ataupun hidup. Tu je. Dia tak ada kalau tak masuk universiti dia boleh masuk PTS. Tak ada masuk PTS boleh masuk kuliah komuniti. Tak ada kuliah komuniti boleh masuk vocational. Dia ada banyak pilihan. Perang ni bukan macam tu. Perang ni hidup mati je. Dah siapa nak mati? Ni semua kaum yang takut mati belaka ni. Jadi sama ada ini alasan yang direka-reka tanpa maklumat yang benar, mereka hanya menipu Nabi Musa AS, dan barangkali juga ni ulama melihat dari dua sudut, dan saya memilih pendapat ini, ia adalah benar. Kaum yang ada di situ kaum yang sangat bengis dan gagah perkasa dari mata pandangan orang-orang pengecut, iaitulah Bani Israel. Bila dah takut,
musuh itu akan digambarkan dengan gambaran yang melampau-lampau. Bila dah takut, betul tak? Bila dah takut kepada jihad, musuh yang 10 orang dilihat 100 orang. Maka inilah penerangan yang telah diberikan oleh mata-mata Nabi Musa. Untuk makluman anda, Nabi Musa sangat bijak. Dia tidak memerintahkan Bani Israel serang begitu je Baitul Maqdis. Dia hantar 12 orang dulu. Dia hantar 12 orang. Sila perhatikan Suratul Maidah ayat 12. Menariknya, ayat 12 cerita pasal 12 orang. Ayat 12 Suratul Maidah cerita pasal 12 orang yang dilantik oleh Nabi Musa sebagai naqib. Jumpa tak perkataan naqib? Perkataan naqib tak ada dalam Quran kecuali kat sini je. Naqib ini artinya orang yang akan menembusi. Naqaba kalau dalam Suratul Kahfi ia merujuk kepada kemampuan menembusi. So 12 orang ini dilantik untuk menjadi orang yang boleh menembusi dinding kebal Baitul Maqdis waktu itu. Maknanya apa? Mereka akan menyamar sebagai perisik. Mereka akan jadi 12 orang yang terbaik daripada 12 kabilah Bani Israel. So 12 yang terbaik dipilih untuk berbai'ah dengan Nabi Musa, di mana mereka akan setia dengan arahan ini dan mereka akan bawa maklumat. Jadi hasil R&D 12 orang ini, bila 12 orang ni datang kepada Nabi Musa nak beritahu laporan, ya, 10 daripada 12 ni muka pucat lesi belaka. 2 je yang tak pucat. So yang melaporkan kepada Musa alaihi salam adalah 2 orang. Yang lagi 10 orang tu tak datang pun pada Musa, dia pergi lapor kepada 80,000. Maknanya lapor kepada kaum masing-masing. Masalahnya yang 10 orang ni melaporkan apa? Berbeza dengan yang 2 orang ni lapor. 2 orang ni lapor kepada Musa fakta tentang senjata diorang, ya, tentang pertahanan diorang, tentang apa yang dilakukan oleh mereka sekarang, kan, apa bahasa diorang. Maknanya R&D betul-betul. Yang 10 orang tu mereka pergi bagi tahu satu Bani Israel 80,000 tu Jabbarin. Jangan kita lawan dia orang, weh, ya Allah, takut aku pergi tengok tu. Aku SB Special Branch. Bila aku tengok tu, Allah, tengok senjata dia orang, tengok saiz tubuh dia orang. Sebenarnya, ya, para ulama kata mereka bukan raksasa sebagaimana digambar-gambarkan pada Iwaj ini. Mereka adalah bala tentera biasa. Baki lagi bagi orang yang 10 orang ini, ya, rupa-rupanya 10 ni yang terbaik daripada kaum masing-masing. Itu pun pengecut. So mereka menerangkan pelbagai tafsiran. Dan sebab itu bila Musa kata berdasarkan maklumat ini kita akan berjihad memerangi mereka, ya, dan ayuh kita pergi. Sebab tu diorang kata, Musa, kami tak segi. Kerana laporan yang sampai kepada kami oleh siapa? Berapa orang tadi? 10 orang tadi melaporkan mereka Jabbarin. Kami lan. Sila bulatkan perkataan lan. Lan ni maknanya kamu buatlah apa cara sekalipun, kamu pujuklah macam mana sekalipun, kami takkan masuk sampai bila-bila. Lan bermakna sampai masa depan pun kami takkan masuk. Di sini sudah menunjukkan adanya orang Islam pada zaman Nabi Musa, yakni Bani Israel, walaupun Islam pada mulut, tetapi dalam hati mereka kafir. Mereka tak percaya pada kataballahu lakum. Allah dah tulis tanah itu untuk kamu. Allah dah tulis tanah itu akan jatuh ke tangan kamu. Sebenarnya tuan-tuan, Allah telah tulis tanah Palestin akan diwarisi oleh, ni tuan-tuan kena baca Suratul Furqan. Cari satu ayat, saya terlupa. Tanah suci ini dan bumi ini akan diwarisi kepada bukan Yahudi, bukan Israel, bukan Zionis, ma'adallah. Bumi ini akan diperintah daripada tanah suci Palestin, insya-Allah the time will come. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, iaitulah pemerintahan Islam akan dilakukan oleh Nabi Isa bin Maryam dari tanah Baitul Maqdis. Dan Allah sebut dalam Suratul Furqan, iaitulah
min ibadiya asy-syakur. Surah Al-Furqan ataupun surah Sad. Tuan-tuan boleh betulkan saya. Tanah suci ini akan diwariskan kepada orang-orang yang bersyukur. Bukan orang-orang yang tidak bersyukur seperti kamu. Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang Nabi Musa sebutkan tadi. Okey. Jadi kami tak akan masuk ke dalam negara itu sehinggalah mereka keluar. Tengok tu. Pondan. Ya, maafkan saya. Tak ada lelaki. Tidak kelelakian mereka tak ada. Mereka tidak berani. Kami takkan masuk kecuali mereka keluar. Tak payah mention mereka keluar pun tak apa. Memang dah faham dah kamu ni pengecut. Kami tak akan masuk sehinggalah mereka keluar. Bila mereka keluar, kami masuk. Nampak tak? Mereka sedang memperbodohkan Nabi Musa alaihi salam. Mereka percaya tanah tu akan jatuh akhirnya kerana janji Allah pasti berlaku. Tapi mereka mahu menonton saja peristiwa itu berlaku. Dan bila peristiwa itu berlaku, barulah mereka akan pergi. Seorang ulama di Jordan, namanya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia buat tadabbur. Tadabbur ni maknanya ayat tu ada kaitan dengan kita. Tuan-tuan, cuba tanya diri kita, adakah kita melafazkan ayat ini kepada situasi Palestin sekarang? Bila tengok perjuangan Hamas, bila tengok perjuangan Brigade Qassam, bila tengok perjuangan orang-orang Islam yang melakukan apa jua bagi menyampaikan makanan dan minuman kepada Gaza, sedar tak sedar kita takut ayat ni kena pada kita. Apa dia? Kami takkan buat apa-apa, melainkan bila Israel tu keluar baru kami masuk. Maknanya biar Israel tu keluar tanpa kita perang, dan once mereka keluar kita masuk. Dibimbangi ayat ini bukan hanya ayat mengenai Bani Israel. Ayat ini ayat Allah yang bermukjizat, yang kata Syekh Salah menggambarkan keadaan orang-orang Arab sekarang. Sebab dia orang Arab, dia rujuk pada orang Arab. Jadi barangkali kita juga. Sebab orang yang paling hampir dengan tanah Baitul Maqdis adalah orang Arab. Tetapi mereka just menonton sahaja apa yang berlaku. Mereka tidak mahu bertindak kerana seolah-olah ini prinsip mereka. Kita jangan ganggu Israel tu. Jangan kacau dia orang. Jadi dia orang kacau kita. Biar dia orang keluar bila dia orang nak keluar. Mereka berhak untuk memutuskan mereka nak keluar ke mereka nak stay ke. Jangan ganggu dia orang. Once mereka decide nak keluar, baru kita masuk. Pengecut, dasar pengecut. Ini kritikan keras daripada ulama yang Arab kepada bangsa Arab. So, itu tadabbur dia. Tapi ayat ni boleh kena pada kita juga. Kalau kita tak bantu NGO Gaza, kalau kita tak bantu NGO gerakan-gerakan yang menghala kepada membantu umat di Palestin, bimbang ayat ni kena pada kita. Kami nak duduk je kat sini. Kami tak nak buat apa-apa. Kalau Allah takdir, ni bahasa dia orang. Kalau Allah takdirkan mereka keluar, maka kita masuk. Kalau Allah tak takdirkan, maka jangan masuk. Hati-hati dengan perangai dan penyakit seperti ini, iaitulah penyakit malas. Tidak mahu berjihad dalam upaya yang mampu dilakukan. Saya bukan menyeru anda kepada mengangkat senjata bersama dengan Brigade Qassam. No. Do something. Jihad bukan hanya dengan diri. Banyak kali Allah sebut, pertama sekali wajah hidup, bi amwal terlebih dahulu. Amwal terlebih dahulu, baru anfus. Jadi ayat ni kalau kita nak amalkan, paling kurang kalau tak mampu jadi Umar, ia menjadikan anak-anak berada dalam militeri, bersedia untuk berjihad fisabilillah. Barangkali kita tak berani, tak mampu, tapi jadikanlah kita dan anak-anak cucu cicit kita antara yang suka menyumbang demi melihat orang-orang Palestin dan umat Islam di sana mempunyai kehidupan yang lebih baik. Okey. Tiba-tiba apabila Bani Israel memberikan alasan, dua orang lelaki, tengok Allah tak sebut nama dia orang. Tetapi kalau anda rujuk Old Testament, nama dia orang Yusha' bin Nun. Yoshua kalau dalam bahasa Bible, Yoshua. Dan Yoshua dikatakan juga mengiringi Nabi Musa pergi ke bertemu Khidir alaihi salam. Dia anak murid Nabi Musa, murid yang terbaik Musa.
Musa kaderkan dia, didik dia, tarbiyah dia sampai dia menjadi pemimpin tentera yang berjaya. 40 tahun selepas peristiwa ayat ini, Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel, generasi yang lebih muda, generasi yang beriman dan bertakwa. Yusha' bin Nun berjaya menawan Baitul Maqdis daripada Jabbarin 40 tahun selepas peristiwa di Padang Tih ini. Ya, dikatakan beliaulah lelaki yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, seorang Nabi yang menahan matahari daripada bergerak. Kerana waktu itu hari Jumaat, peperangan berlanjutan, tak berhenti lagi. Yusha' bin Nun sedang memimpin bala tentera Bani Israel. Maknanya cicit kepada generasi yang melampau batas kepada Nabi Musa ni. Diorang ni ada cucu, ada cicit, lahir di Padang Tih, ada peradaban di Padang Tih, ada Bani Israel di Padang Tih. Maka generasi baru itulah yang dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Dan peperangan itu berlanjutan sampai hari Jumaat, menghampiri waktu maghrib. Maka Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah, Ya Allah, tahanlah matahari ini seketika, sebab kami sudah hampir nak menang. Kerana bila matahari terbenam, Jumaat, itu tanda hari Sabtu. Dan hari Sabtu bagi Bani Israel adalah hari diharamkan melakukan peperangan. Hanya beribadat sahaja. Jadi, Allah tolong tahan sekejap matahari ni, kami dah nak menang dah ni. Lalu, itulah satu-satunya Nabi yang doanya diperkenankan Allah. Yang Nabi kata, Hubisatis Syams. Ya, matahari telah dihalang daripada bergerak, terbenam. Sampailah dia menang, baru matahari terbenam. Jadi tak tahulah, adakah itu betul-betul matahari tak bergerak sekejap, atau ada bahasa kiasan dalam hadis Nabi tersebut, iaitulah Allah menangkan dia sebelum matahari terbenam. Wallahu'alam. Jadi Yusha' bin Nun akhirnya menunaikan wasiat gurunya Musa alaihissalam untuk membuka Baitul Maqdis. Kemudian akhirnya, ya, tanah ini, ya, Bani Israel bila menang kan, dia memang cepat lupa daratan. Ya, akhirnya mereka kembali bermaksiat dalam tanah suci Palestin. Akhirnya Jalut merampas Baitul Maqdis. Jalut. Lalu untuk menghadapi Jalut, ya, datanglah pula seorang lagi pemimpin besar yang hanya mengembala kambing dahulunya, tetapi akhirnya Talut, ya, mengambilnya sebagai, ya, antara yang terbabit dalam peperangan. Akhirnya direngkaskan cerita, Talut dan Daud berjaya mengambil alih semula tanah suci Palestin. Lepas tu dapat balik kekuasaan, Bani Israel bermaksiat balik. Itulah perangai diorang. Ya. Okey. Jadi dua orang lelaki ini adalah dua orang lelaki yakhafun. Yang 80,000 ni sangat takut pada dua orang ni. Faham tak? Dua orang lelaki ni daripada 10 orang tadi tu, Musa lantik 12, 10 jenis pengecut, dua orang je yang paling berani. Sebab tu Allah tak sebut nama diorang, tapi Allah kata rajul. Rajul ini maknanya bukan lelaki sahaja. Kalau lelaki zakarun, kalau perempuan unta. Tapi kelelakian yang menonjolkan keberanian, maka Allah menyebut rajulani. Sama dengan surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajul. Ini menunjukkan dia berani untuk mati bersama dengan Musa alaihi salam. Jadi dua orang lelaki. Tengok ya, Allah tunjukkan sikit pun tak apa asalkan beriman, aku boleh menangkan kamu. Dua orang lelaki yang berani telah berkata, dan kerana mereka berani, mereka sangat ditakuti. Satu kaum 80,000 ni takut pada dua orang ni. Mereka ini mungkin barangkali ada track record dalam kepahlawanan, barangkali dalam peperangan barangkali. Tetapi walaupun mereka berani, an'amallahu alaihima, Allah kurniakan kepada dua orang lelaki ini nikmat apa? Allah tak sebut dalam ayat ni, tapi nikmat apa? Sebab tu anda duk baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah tafsir suratul Fatihah. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat? Ini contohnya dua orang lelaki yang mengikuti Musa, sahabat besar Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan apa nikmat yang mereka terima? Sehingga mereka tak takut pada mati. Mereka tak takut pada senjata yang dimiliki oleh Jabbarin. Mereka tak takut pada saiz tubuh Jabbarin. Mereka tak takut pada kuantiti yang ramai Jabbarin.
Kita dua dengan Musa dan Harun, 4 orang lawan mereka. Kalau Allah kata kita akan menang, kata Allah, kita tak risau Allah akan menang. Kan kita? Kita hanya asbab sahaja walaupun 4 orang. Jadi nikmat di sini adalah nikmat iman. Itu makna suratul Fatihah. Nikmat apa? An'amta alaihim, nikmat iman. Jadi bila kita baca Tuhan ni tadabbur, ya Allah, aku nak jadikan diri aku sebahagian daripada orang-orang yang diberikan nikmat. Tapi kayu ukur orang yang diberikan nikmat itu ada dekat ayat ni. Orang yang tak takut kepada kematian. Jadi medan jihad apa pun dia tak takut. Sebab dia faham ajal maut di tangan Tuhan. Berapa ramai yang mati atas ranjang, atas katil. Ya? Takut pergi berperang, sedangkan bila berperang tak mati pun. Seperti Khalid Al-Walid. Jadi kok mana pun ajal maut di tangan Tuhan, kamu yang kena pilih nak mati yang bagaimana. Sebaik-baik kematian adalah Allah sedang hidangkan di hadapan kamu sekarang, wahai Bani Israel, mati syahid. Tetapi dah Allah kata kamu akan menang, lalu kenapa nak risau syahid? Bila Allah kata katabah tadi, mana kamu boleh menang? Lalu mereka berkata, udkhulu alaihimul bab. Ambush mereka. Kita kena masuk menerusi pintu mereka yang paling kebal secara mengejut di waktu subuh. Ini dia punya takwil ayat ni. Kerana strategi ini terbukti telah menyebabkan Israel kalah di Barlif. Kalau anda boleh Google. Kekalahan Israel dalam perang 6 hari di Barlif. Ya, subhanallah. Serangan yang dilakukan dengan mengejut ke tembok kebab Barlif, yang mana Israel cuba halang Mesir daripada memasuki tanah Palestin. Jadi 2 orang lelaki ni kata kita serang mereka dengan mengejut. Itu strategi. Ya benar, Allah memang dah janji nak beri kemenangan, tapi kita kena ada strategi. Kalau tuan guru kita Musa strateginya adalah hantar 12 orang mata-mata, maka kami pun dengan ini 2 orang mencadangkan strategi. Nak menang mana boleh membuta tuli. Sebab tu Nabi berhijrah pun Nabi tidak membuta tuli. Nabi merencana hijrah dengan begitu teliti. 3 hari bersembunyi kat mana, nak keluar dengan siapa, nak keluar pada waktu bila, apa perlu berlaku sepanjang perjalanan. Nabi sangat teliti. Nabi tak tawakal membuta tuli. Ini cara tawakal yang betul. 2 orang yang sedang mengajar makna tawakal. Duduk diam-diam tunggu kemenangan berlaku, itu bukan tawakal, dek. Ni 2 orang ni tengah duk ajar dia orang ni. Kamu ingat duduk diam-diam tak buat apa-apa, yang bila kemenangan berlaku mereka keluar dan kamu masuk, itu bukan tawakal. Allah. Muslim pada mulut sahaja. Baik. Lalu apakah ungkapan Bani Israel itu lagi, tuan-tuan? Ungkapan Bani Israel adalah mereka bukan sekadar menegaskan mereka takkan masuk, tetapi kali ini mereka menunjukkan busuk dan buruknya perangai mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tadi setakat kami takkan masuk, pergilah. Tapi kali ini mereka bukan setakat kami takkan masuk, mereka biadab dengan Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana ayat itu. Musa, sesungguhnya kamu buatlah apa cara sekalipun, kami tak akan masuk ke tanah suci yang dijanjikan itu. Abadan. Tadi tak ada abadan, yang ni ada abadan. Maknanya mereka memutuskan, mereka mahu memutuskan harapan Musa kepada dia orang. Kamu mungkin bawa kami keluar daripada Mesir untuk sampai ke sini, ya? Dengan ini kami nak kata kepada kamu, jangan harap lagi apa-apa pada kami. Ini adalah keputusan kami. Kami tidak akan masuk ke tanah itu melainkan mereka keluar. Sungguh ini adalah kesudahan yang sangat mengecewakan Musa alaihi salam. Perjuangannya adalah untuk membawa Bani Israel kembali ke tanah Yaqub. Tapi ini kesudahan yang berlaku. Lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta. Ni, kamu pergilah dengan Tuhan kamu. Mereka tak kata idhab anta wa rabbuna. Mereka kata idhab anta wa rabbuka. Tuhan yang menjanjikan tanah suci ini, Tuhan yang menurunkan pelbagai mukjizat selama ni, Tuhan kau je, bukan Tuhan kita orang. Tuhan kita orang lain. Tuhan kau adalah Tuhan kau lah. Pergi kau berperang dengan Tuhan kau. Kau kata Tuhan kau akan memberikan kau kemenangan, pergilah.
faqatila inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk di sini menunggu takdir Allah berlaku. Nampak bicara itu baik ya. Kita kena jaga, kita faham takdir Allah akan berlaku. Kita faham, kita menerima takdir Allah. Negara ni akan jatuh juga ke tangan orang Islam insya-Allah. Tetapi yang menyebabkan Allah rakam cerita ni sebab kamu tak berusaha dan kamu tidak berjihad. Kamu ibarat mak janin berangan-angan tunggu kemenangan dan you didn't do anything. Maka kita sebahagian daripada al-maghdubi alaihim. Do something. An'amta alaihim adalah mereka yang percaya pada kemenangan dan mereka bekerja untuk menang. Al-maghdubi alaihim adalah mereka percaya mereka boleh menang tetapi mereka hanya mahu berehat dan menunggu kemenangan berlaku. Nah, itu makna suratul Fatihah yang kita dah baca tu. Karena semua Quran menerangkan suratul Fatihah. Seorang sahabat Nabi semasa peperangan Badar namanya adalah Al-Miqdad bin Aswad. Ya. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Di dalam peperangan Badar, ya, dia berkata, ini dirakamkan dengan sepakat oleh ahli sirah. Sebab orang-orang Ansar mereka berjanji dengan Nabi akan mempertahankan Madinah bila musuh serang Madinah. Mereka akan mempertahankan Madinah dari dalam Madinah. Tetapi Badar bukan duduk dalam Madinah. Badar duduk di luar Madinah, jauh daripada Madinah kan? Jadi Ansar, perjanjian diorang dengan Nabi adalah mempertahankan Madinah bila diserang dalam Madinah. Tetapi lihat sikap sahabat Nabi jauh beza dengan Bani Israel. Walaupun Badar itu di luar Madinah, kami takkan biarkan kamu berperang sendirian. Ya Rasulullah, kamu akan pergi ke Badar. Kami tidak akan berkata kepada kamu sebagaimana Bani Israel berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu di Badar, kami nak duduk di Madinah sahaja menunggu kemenangan Islam. Badar menang kan? Kami nak tunggu yang tu je. Ini munafik. Kami bukan itu ya Rasulullah. Bahkan kami akan berkata, ini Miqdad kata, bahkan kami berkata, dia memotivasi ke orang-orang Ansar. Kami berkata kepada kamu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bersama dengan kamu di Badar walaupun tidak dalam perjanjian kita. Tapi kami tak akan biarkan seorang Rasul bersendirian dalam hal ini. Kami akan berperang dengan kamu insya-Allah. Jadi menariknya, ni yang menarik. Ramai sangka Al-Miqdad terinspirasi dengan suratul Maidah, betul? Tapi perang Badar berlaku bila? Surah ni turun bila? Ni yang disebut oleh Ibnu Ashur. Miqdad bin Aswad, dia sebut ayat ni dan ramai kata terinspirasi dengan ayat 24 suratul Maidah, betul? Soalan, perang Badar 2 Hijrah, suratul Maidah 9 Hijrah. Lalu bagaimana dia terinspirasi dengan benda yang belum turun? Maka ada 2 kemungkinan. Suratul Maidah memang turun tahun 9 Hijrah, tahun 8 Hijrah, tetapi ayat ni turun lebih awal. So Miqdad dibacakan ayat ini sebelum perang Badar oleh Nabi. Tapi itu kemungkinan yang saya tak pilih kemungkinan tu. Yang saya lebih memilih adalah Miqdad ada pengetahuan tentang cerita Bani Israel kerana orang-orang Ansar bercampur gaul dengan Ahlul Kitab. Dan bila dia pernah dengar cerita ini, lalu dia menyebut kepada Nabi apa yang dia ingat daripada kitab Taurat. Lalu Quran merakamkan ucapan dia pada tahun 9 Hijrah. Iaitulah dia mendapat pengetahuan tentang perbuatan Bani Israel dahulu kala. Dan inilah ucapannya yang dirakamkan dalam sirah. Kami takkan kata kepada kamu, wahai Rasul, apa yang Bani Israel kata kepada Nabi Musa. Ya, itu ucapan 2 Hijrah. Tahun 9 Hijrah turun ayat yang sebiji apa yang Miqdad kata, iaitulah tentang Bani Israel dalam kitab Taurat. Jadi subhanallah ya, banyak sebenarnya dalam Quran ini ungkapan para sahabat yang digazetkan sampai hari kiamat kalau anda pilih asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Subhanallah.
Antaranya ungkapan ketika Mus'ab bin Umayyah dalam peperangan Uhud, dia ditombak, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Uhud. Anda tahu apa yang Mus'ab ucap masa mereka beri tawaran, nak beriman ke nak kembali pada ajaran kita di Mekah? Mus'ab kata, wa ma Muhammadan illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Pap, kena tombak lagi. Patah tangan kanan, putus tangan kanan, putus tangan kiri. Dia hanya mengucapkan, wa ma Muhammadan illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu tidak bukan adalah hanya seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul. Tahun 2 Hijrah, Mus'ab mati syahid dengan ungkapan itu. Allah turunkan surah Ali Imran, ayat berapa saya tak ingat, yang gazetkan ucapan Mus'ab tu. Sebab ucapan itu benar. Ya. Jadi subhanallah. Lalu Musa yang sangat marah pada waktu ini akhirnya hanya mampu merintih dan merayu kepada Allah, ya Tuhan, aku tidak memiliki hidayah. Aku tak mampu beri hidayah kepada mereka selepas perjuanganku di Mesir dan kepada Bani Israel. Aku tidak mampu menguasai apa-apa melainkan diriku dan Harun. Ini ayat menunjukkan Harun masih hidup. Karena tafsir akhi adalah tafsir akhi di dalam surah Taha, Harun. Saya mendahulukan tafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Ya. So Harun masih hidup. Tetapi memang betul Nabi Harun barangkali wafat lebih awal daripada Nabi Musa di padang Tih. Jadi ya Allah, aku tak kuasai diriku, aku tak kuasai melainkan diri aku dan Harun. 80,000 ni aku tak kuasai diorang. Apa yang berlaku adalah pilihan diorang. Maka wahai Allah, pisahkan kami yang beriman dengan mereka yang fasik. Mereka ini adalah fasik. Fasik adalah fasaqah. Fasaqah adalah buah yang sudah buruk lalu jatuh ke tanah. Ini makna fasik. Mereka yang keburukan agama mereka sudah terang. Minum arak tak henti-henti itu fasik. Tidak boleh dibawa sebagai pengadil ataupun saksi sebab fasik. Dia menerangkan dosanya, dia menayangkan dosanya, dia bangga dengan dosanya. Ini fasik. Ya, sebab itu didefinisikan ulama sebagai berterusan melakukan dosa besar. Itu fasik. Lalu ayat yang terakhir, tuan-tuan minta izin duduk ya. Fa innaha muharramatun alaihim. Lalu sejak daripada keingkaran mereka inilah kami memutuskan untuk tidak membenarkan mereka memasuki Baitul Maqdis. Mereka diharamkan selama 40 tahun. Lalu mereka akan melakukan apa di padang pasir? Yatihuna fil ard. Yatihun, ya. Yatihun ini bermakna berpusing-pusing ke sana kemari tanpa tujuan. Bukan mantan. Mantan ni kita panggilan hormat kan. Sebab asal-usul mantan ni munda mandi tanpa tujuan. Itu orang kata makna mantan kan. Tapi sebenarnya mantan dalam bahasa Melayu ni penghormatan kan. Tapi inilah yang seolah-olah berlaku, munda mandi tanpa tujuan. Pergi ke sana tak jumpa jalan. Pergi sini tak jumpa jalan. Semuanya sebab dah tak boleh pergi Palestin. Maka terperangkap kepada pasir Sinai. Sinai itu dikatakan Tih. Pergi utara, pergi selatan, tak tahu nak pergi mana. Nak balik Mesir sebenarnya diorang ni. Nak kembali kepada kemewahan, keseronokan, sebenarnya perhambaan. Tapi jalan pulang ke Mesir pun mereka tak jumpa. So yatihun bermakna tak tahu nak pergi mana. Lalu mereka menjadi orang-orang yang sesat di padang pasir itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Musa jangan duka cita terhadap kaum yang fasik ini. Maknanya apa? Ini caraku menyebabkan kamu punya doa mustajab. Apa doa Musa? Ya Allah, pisahkan aku daripada orang yang fasik ini. Agak-agaknya dalam fikiran Nabi Musa, macam mana cara Allah akan pisahkan dia orang? Sama ada aku, Harun dengan dua lelaki ni pergi masuk Baitul Maqdis lalu menang. 4 orang menang ke atas Jabarin, lalu kami duduk kat sana dan mereka ini tak dapat masuk. Barangkali dalam fikiran Nabi Musa AS adalah berlakunya azab, di mana yang fasik ini, sebab peristiwa pernah berlaku. 70 orang yang dibawa Nabi Musa naik ke lembah Tua. Bila mereka kata kami nak tengok Allah, mereka biadab, lalu Allah mematikan diorang dengan satu pekikan saja, lalu hidup balik. Kesian kat diorang. Nabi Musa merayu hidupkan balik diorang. Itu boleh berlaku saja kepada mereka yang fasik ini.
Tetapi rupa-rupanya cara Allah Ta'ala memustajabkan doa Nabi Musa ini adalah, Musa, aku tak benarkan kamu pergi ke Baitul Maqdis berempat. Dan aku tak akan timpakan azab kepada dia orang. You will stay with them. Inilah perjuangan Nabi Musa. Perjuangan yang tak menang. Dan beliau menghabiskan hayatnya bersama dengan Bani Israel. Mentarbiah mereka yang masih beriman. Dan mentarbiah anak cucu cicit mereka yang baru lahir di padang tih itu. Padang tih tidak lagi padang jarak, padang tuguku, tetapi sudah ada air, sudah ada kediaman, sudah ada khemah, sudah ada peradaban. Di situlah Bani Israel mula berkembang dan sedikit demi sedikit Gen Y, Gen Z bahasa kita. Nabi Musa tengah duduk didik Gen Y, Gen Z tentang jihad, tentang militeri. Maka lahirlah generasi yang ditarbiah oleh Yusha' bin Nun menjadi satu pasukan tentera yang kuat. Dan Alhamdulillah 40 tahun selepas itu Yusha' berjaya menang ke atas Baitul Maqdis. Jadi itulah cerita yang saya harap ayah ibu dapat hafal 6 ayat ni, baca dalam solat untuk membersihkan hati. Percaya dan percayalah. Kalau anda hafal, kalau tak mampu hafal, baca berkali-kali. Allah Ta'ala akan jadikan ayat-ayat yang telah kita faham tafsirnya ini sebagai sebab-sebab untuk dibersihkan hati kita daripada penyakit. Tuan-tuan, ya, apa guna sesi tafsir ini kalau berkesudahan hanya sekadar dapat tahu tetapi balik tidak baca semula ayat tu. Sedangkan, ya, kalau doktor itu asbab untuk seseorang hilang daripada sesuatu penyakit fizikal, bukan doktor tu yang memberikan ubat. Bukan ubat tu yang merawat sakit. Allah yang menyebabkan sakit tu hilang. Doktor tu asbab, ubat tu asbab. Tetapi Allah yang menghilangkan penyakit fizikal. Penyakit hati, macam mana nak hilangkan? Maka saya hanya asbab. Ayat-ayat Allah adalah asbab. Untuk anda baca, lalu insya-Allah bila anda terkesan dengan ayat-ayat itu, anda tujukan pada diri anda, maka insya-Allah anda tidak menyedari barangkali bagaimana Allah yuzakkihim. Allah membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Ya. Lalu alhamdulillah, mudah-mudahan ayah ibu semua digolongkan Allah daripada orang-orang yang an'amta alaihim. Mereka yang tiada penyakit pengecut, mereka yang tiada ketakutan kepada mati, mereka yang tidak melihat musuh itu kuat, bahkan mereka yang meyakini bahawasanya musuh-musuh itu hanya dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kata musnahkan, Allah musnahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi